Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempelajari pelajaran 14 iaitu pengurusan harta selepas kematian. Jadi kita akan masuk pada unit 1 iaitu wasiat dalam Islam. Okey, jadi kita akan masuk dalam unit 1 pelajaran 14 iaitu wasiat dalam Islam. Jadi apakah maksud wasiat? Maksud wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang ketika hidup untuk mengagikan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Jadi, apa itu hukum wasiat pula? Hukum wasiat ialah sunat. Okey, baiklah. Seterusnya kita masuk kepada tajuk syarat sah wasiat. Buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 140. Okey, syarat sah wasiat terbahagi kepada 4 iaitu yang pertama, pewasiat, yang kedua, penerima wasiat, yang ketiga, harta yang diwasiatkan, dan yang keempat, sirah. Okey, bagi pewasiat, yang pertama, pewasiat mestilah berakal, iaitu tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Yang kedua, mestilah baligh, iaitu tidak sah wasiat untuk kanak-kanak. Yang ketiga, mestilah sukarela, iaitu tak boleh jika dipaksa. Okey. Dan yang keempat, mestilah merdeka. Dan mestilah bukan hamba. Okey. Baiklah, seterusnya kita balik kepada penerima wasiat. Penerima wasiat mestilah diketahui jelasnya sama ada individu tertentu ataupun organisasi. Wasiat tidak akan sah jika dibuat kepada umum. Okey. Yang kedua, mestilah masih hidup. Maknanya tak sahlah wasiat jika diwasiatkan kepada orang yang dah mati. Yang ketiga, mestilah orang yang mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Maknanya contohnya bukanlah orang yang belum wujud lagi. Contohnya macam janin yang masih dalam kandungan. Macam tu. Okey, kita kemudian beralih kepada yang ketiga iaitu harta yang diwasiatkan. Harta yang diwasiatkan yang pertama mestilah harta yang bernilai. Yang kedua mestilah harta yang boleh berpindah milik. Dan yang ketiga mestilah harta yang harus ataupun bukan haram. Okey? Okey, kita balik semula kepada sirah. Yang pertama, lafaz wasiat boleh digunakan sama ada secara jelas ataupun kiasan. Yang kedua, penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Okey. Jadi, kita lihat semula pada spektrum ilmu dalam muka surat 140 tu. Okey, contoh lafaz wasiat. Okey, lafaz wasiat terbagi kepada dua kan, iaitu jelas dan kiasan. Okey, kita lihat dulu yang jelas. Lihat, kata Ali, aku berwasiat rumahku kepada Zaim selepas aku mati. Nampak tak jelas kat tu dia sebut dia wasiatkan rumah dia kepada Zaim daripada mati. Okay, yang kedua kita tengok pula secara kiasan. Kata Ali, hartaku ini untuk Zahid beserta dengan niat wasiat. Nampak dia berkias tapi still dia masih niatkan wasiat. Dia tak sebut perkataan wasiat. Okay, boleh beza kat situ. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada cara pengurusan wasiat. Okay, baiklah kat sini kita dah ringkaskan dan kita dah keluarkan segala isi dia daripada dalam konteks tu. Kita dah ringkaskan jadi macam ni. So, cara pengurusan wasiat. Okay. Yang pertama, harta yang diwasiat hendaklah dinilai sebaik saja kematian pewasiat. Masih hidup tak boleh. Okey, seterusnya harta yang diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Dan yang terakhir, dilaksanakan wasiat setelah selesai segala perbelanjaan pengurusan jenazah dan dilangsaikan segala hutang si mati. Barulah wasiat boleh mula dilaksanakan. Seterusnya kita beralih kepada rukun wasiat. Sama macam syarat sah tadi. Jadi rukun wasiat ada 4. Yang pertama pewasiat, yang kedua penerima wasiat, yang ketiga
harta yang diwasiatkan, dan yang keempat adalah sirah. Baiklah, jadi seterusnya kita balik kepada hikmah wasiat. Okey, dekat sini kita ada bagi 4 hikmah wasiat. Baiklah, yang pertama, akan mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan serta dirahmati Allah. Yang kedua, menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui suntikan dana daripada pewasiat. Yang ketiga, dapat menjaga kebaikan orang yang hampir dengan si mati, iaitu pewasiat. Okey, dan yang terakhir, dapat memanfaatkan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi harta yang ditinggalkan tu tak adalah terbiak macam tu je dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Okey. Nextnya ada dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika ada yang meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang beriman. Sekian. Baiklah, kita teruskan dengan unit 2 iaitu Faraid dalam Islam. Hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan tajuk Faraid. Okay. Firstly, kita kena tahu apa itu maksud Faraid. Faraid bermaksud pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum Islam. Semestinya dalam wasiat kan ditulis untuk ikrar berkongsi atau berbagi harta. Tapi dalam Faraid kita belajar, kita bahagikan harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia kepada family dia ke ataupun berkaitan dengan si mati. Okay. Hukum dalam Faraid ialah wajib diberikan pada yang berhak. Okay. Lepas tu kita balik dulu, kita tengok hukum Faraid dan syarat sah Faraid. Okay. Hukum Faraid ada 3. Orang yang mewariskan harta, waris harta pusaka. Okay. Untuk syarat sah Faraid, orang yang mewariskan harta ni kematiannya telah disahkan. Maksudnya disahkan oleh polis ke ataupun medical assistant ataupun doktor. Kalau orang yang mewariskan harta tu masih hidup, tak salah Faraidnya lagi. Okay. Yang kedua, waris masih hidup dan dia tahu hubungan, maksudnya dia ada hubungan macam keluarga ke, isteri, suami, anak-anak ataupun saudara yang berdekatan dengannya dengan si mati. Tahu hubungan dengan si mati. Okay. Untuk harta pusaka, dia mestilah harta kepunyaan si mati. Okay. Kalau harta tu macam harta kongsi ke dengan ataupun bukan kepunyaan si mati sepenuhnya, itu tak boleh lah. Dia kena harta kepunyaan si mati. Selepas itu, kita beralih pula kepada jenis waris. Kita tengok maksud jenis waris. Jenis waris bermaksud waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar keterdapat. Maksudnya, dalam Faraid ini ada banyak yang ikut beberapa yang dapat berdasarkan apa kaitan dengan si matinya. Okay. Sebab maksud waris yang menerima baki harta pusaka setelah dibahagikan kepada ashabul furud. Okay. Kita tengok siapa yang layak terima Faraid ni. Okay. Kita dalam kajian ni ada belajar 6 orang keluarga yang dapat Faraid ni. Okay. Kita tengok apa 1/6 harta sekiranya ada anak lelaki, asobah sekiranya tiada anak. Okay. 1/6 dan asobah sekiranya ada anak perempuan. Untuk suami pula, setengah harta si mati akan jadi milik dia sekiranya tiada anak, ataupun suku harta sekiranya suami tu ada anak. Okay, untuk anak lagi, seluruh harta dan asobah, maksudnya dia waris ataupun dia dapat harta si mati tu macam harta ayah dia ke, mak dia ke, anak lagi tu dapat, dan asobah. Okay, untuk ibu pula, 1/3 harta sekiranya tiada anak atau hanya ada seorang saudara lelaki atau perempuan. 1/6 sekiranya ada anak atau lebih 2 saudara lelaki. Lebih 2 saudara lelaki atau perempuan. Dan 1/3 harta dibagi-bagi sekiranya ada ibu, ayah, isteri. Maksudnya 1/3 tu dia dah bagi-bagi. Bagi yang tinggal tu untuk ibu kepada ibunya ke, ayah ibunya, suami ataupun isteri. Okay. Untuk isteri, suku harta dimiliki sekiranya
tiada anak ataupun 1/8 sekiranya ada anak. Untuk anak perempuan, setengah harta didapat kerja anak tunggal perempuan. Seuntunglah sebagai anak tunggal perempuan. Okay. 2/3 harta dapat sekiranya ada 2 atau lebih anak perempuan. Asobah lil ghairi sekiranya ada anak lelaki. Okay. So, kita tengok hikmah pensyariat dan far'i. Okay, first mestilah untuk elak pertelingkahan. Ketika pembagian ada nanti, kalau dia tak ke far'i, mestilah ada yang tak pasti kenapa orang tu dapat lebih, kenapa orang ni tak dapat lebih. Gitu. Selain itu, dia akan menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh mereka yang bertanggungjawab. So, sekarang ni kan ramai yang sanggup menipu. Dia kata yang dia ada kenalan dengan waris mati, maksudnya macam anak saudara ke, cucu ke, padahal orang tu tak ada apa-apa pun. So, far'i ni pentinglah bagi pihak waris. Yang ketiga, dapat mengekalkan kasih sayang dalam anggota keluarga. So, bila tak ada pertelingkahan, kasih sayang tu makin harapan. Dan keempat, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewariskan harta. So, waris dapat gunakan harta itu macam duit ke tanah ke untuk kelangsungan hidup dia. Macam tanah tu dia boleh buat rumah. Kalau duit tu dia boleh buat perbelanjaan harian ke, tangguh anak pergi sekolah ke, macam-macam lagi. Okay, sekian dahulu. Sekian sahaja daripada kami. Sekalian baik datang daripada Allah SWT, manakala sekalian buruk datang daripada kami sendiri. Terima kasih kerana menonton.